Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera semua pelajar tingkatan 6 walau di mana saja anda berada. Jom bersama saya Cikgu Asmah daripada Sekolah Menengah Kebangsaan Sudai Johor Bahru dalam Jom Jelajah Fakta bab 2 semester 1 ya. Okey, kali ini cikgu berkesempatan ya mengongsikan fakta dalam bab 2 bahagian 2 ya. Okey, yang lepas cikgu telah kongsikan Jom Jelajah Fakta bab 1 dan juga sebahagian daripada Jom Jelajah Fakta bab 2 bahagian 1 ya. Okay, jadi untuk kali ini cikgu akan kongsikan subtopik ataupun fakta-fakta khusus dan tidak khusus di subtopik untuk tajuk kawalan inventory, kawalan kualiti dan juga dalam tajuk isu-isu pengurusan pengeluaran moden ya. Okey, jom kita teruskan. Seterusnya kita masuk kepada satu subtopik yang seterusnya subtopik besar iaitu kawalan kualiti ya. Jadi kita mulakan dengan kepentingan kawalan kualiti ya. Okey, anda perhatikan ada 1, 2, 3, 4 dan 5. Okey, yang pertama dapat mengurangkan kos pengeluaran. Yang kedua, mengelakkan liability produk terhadap pengguna. Yang ketiga, meningkatkan keyakinan dan kepuasan pelanggan. Keempat, implikasi antarabangsa. Dan yang lima, membentuk imej perniagaan yang baik. Okey, next. Kita pergi kepada langkah-langkah proses kawalan kualiti ya. Okey, kita ada PDCA ya. Tapi untuk menjawab anda perlu jawab dalam perkataan bahasa Melayu ya. Okey. Apa itu plan atau yang P yang pertama tadi rancang. Apa itu do, buat. Apa itu check, semak. Dan apa itu action, tindakan. Jadi senang nak ingat pelajar PDCA. Tapi anda kena nyatakan dalam perkataan bahasa Melayu. Jadi ada 4 langkah proses kawalan kualiti. Okey, kita teruskan. Kaedah pemeriksaan ya. Ada 2 kaedah pemeriksaan. Yang pertama pemeriksaan menyeluruh. Yang kedua pelan persempelan yang terbahagi kepada dua iaitu persempelan tunggal dan persempelan berganda. Jadi anda seterusnya saya harap boleh dapat membezakan ya antara persempelan tunggal dan persempelan berganda. Okey. Next. Seterusnya kita pergi kepada subtopik alat kawalan kualiti ya. Okey, jadi ada berapa di situ? Ada 6 alat kawalan kualiti. Yang pertama, kawalan proses statistik ya ataupun SPC. Okey. Dalam bahasa Inggerisnya, okey, SPC, okey. Kemudian yang kedua, analisis nilai tambah. Yang ketiga, carta kawalan. Yang keempat, pasukan penambahbaikan kualiti. Yang kelima, penanda aras. Yang keenam, kajian kualiti atau kos ya. Jangan tulis dan pula pelajar tu slash ya. Okey, kajian kualiti atau kos ya. Itu adalah alat kawalan kualiti. Next. Okey. Kita pergi kepada pendekatan kawalan kualiti ya. Ada tiga pendekatan kawalan kualiti. Kita ada kawalan input, kawalan proses, kawalan output. Okey. Kawalan input, kawalan proses, kawalan output ya. Itu adalah pendekatan kawalan kualiti. Kita teruskan. Baiklah pelajar sekalian, cikgu teruskan kepada subtopik yang seterusnya, subtopik besar iaitu kawalan inventory ya. Jadi cikgu mulakan dengan kepentingan kawalan inventory ya. Okey, jadi ada
Berapa di situ? Ada 2, 4, 6 kepentingan kawalan inventory ya. Okey, cikgu sebutkan yang pertama, memastikan inventory pada tahap optimum. Yang kedua, memastikan aktiviti pengeluaran dijalankan secara berterusan. Okey, yang ketiga, memenuhi keperluan pasaran apabila diperlukan. Apa maksudnya di situ? Apabila stok ya atau inventory tadi diperlukan ya. Okey, kemudian yang keempat, mengelakkan risiko kerosakan dan kecurian inventory. Yang kelima, meminimumkan kos pemegangan inventory. Dan yang keenam, menstabilkan harga produk di pasaran ya. Maksudnya tidak berlaku inventory yang berlebihan ataupun sebaliknya. Okey. Baiklah pelajar, kita teruskan kepada subtopik kecil yang seterusnya di bawah tajuk kawalan inventory, iaitu jenis-jenis inventory. Okey, ada berapa jenis inventory? Ada 3 ya. Okey. Jadi kita lihat yang pertama adalah bahan mentah, yang kedua kerja dalam proses ataupun barang separuh siap, dan yang ketiga adalah produk siap. Cikgu ulang. Yang pertama bahan mentah, yang kedua kerja dalam proses atau barang separuh siap, dan yang ketiga adalah produk siap ya. Itu adalah jenis-jenis inventory. Okey. Okey. Kita ada subtopik kecil seterusnya, alat atau kaedah kawalan inventory ya. Okay, kita ada satu model kuantiti pesanan ekonomi EOQ. Di situ ada formulanya pelajar ya untuk anda membuat pengiraan. Pastikan anda hafal formula ini. Begitu juga dengan ROP ya, permintaan harian darab dengan lead time. Lead time maksudnya masa menunggu. Okey. Yang ketiga kita ada JIT. Okey. Jadi yang pertama dan kedua melibatkan pengiraan. Pastikan anda boleh mengira. Kenal pasti item-item tu ya supaya anda boleh masukkan maklumat tersebut dalam formula. Okey. Dan untuk JIT kena kenal pasti dia punya kebaikan, objektif dia apa ya. Okey. Next. Okey, kita masuk kepada subtopik besar yang keempat ya dalam bab 2 ini. Okey. Jadi kita kaji tentang isu-isu pengurusan pengeluaran moden ya. Kita ada ISO, kita ada TQM. Okey. Total Quality Management. Okey, cikgu ambil 4 sahaja kriteria dan prinsip. Ada banyak lagi sebenarnya. Anda boleh pilihlah mana yang anda mudah faham dan mudah ingat ya. Okey. Cikgu ambil kriteria ISO yang pertama, fokus kepada pengurusan kualiti. Yang kedua, mengutamakan aspek pencegahan. Yang ketiga, mendokumentasikan proses kerja. Yang keempat, suatu standard umum ya, itu adalah kriteria ISO. Next, cikgu pergi kepada prinsip TQM. Yang pertama, pengurusan melalui kepimpinan kualiti. Yang kedua, pencegahan kerosakan. Yang ketiga, strategik dalam perancangan. Dan yang keempat, pengukuran prestasi. Okey, kita teruskan. Belajar. Seterusnya kita lihat konsep-konsep sistem pengeluaran ya. Kita ada 1, merekayasa, 2, CAD dan CAM. Yang ketiga, CIM. Yang keempat adalah sistem pembuatan luas ya. Jadi untuk tajuk ini anda perlu fokus kepada objektif dan kebaikan ya, selain daripada definisi. Keempat-empat konsep ini ya. Okey. Okey, pelajar-pelajar sekalian, itu tadi ya di antara fakta khusus ya dan fakta tidak khusus yang terkandung dalam bab 2 ya. Cikgu harap anda boleh manfaatkan bahan ini dengan sebaik-baiknya. Okey, cukup untuk kali ini. Sekian, terima kasih. Jumpa lagi insya-Allah di next jelajah dalam fakta bab 3. Teruskan berusaha belajar bersungguh-sungguh. Semoga berjaya, semoga cemerlang ya.
Setakat itu untuk hari ini. Assalamualaikum, selamat sejahtera. Jumpa lagi. Terima kasih.